Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan Dr. Ahmad Asyarbashi Jasadu Nakah. Jadi kita sambung ada pertanyaan tentang meninggalkan solat lagi lah, orang yang meninggalkan solat. Apabila orang meninggalkan solat dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian ia kembali mengerjakan solat, bukan semata lah, pakai boleh-boleh tahun-tahun lah, lama ia tinggal solat, kemudian ia kembali mengerjakan solat balik dan tidak meninggalkannya lagi setelah itu, apakah dia memperolehi ampunan dari Allah SWT? Dia tinggal saya muda, tiba-tiba insah lah tua sikit, lepas tu dia pun semayang. Adakah diampunkan Allah nah dosa dia? Allah SWT firman, maksudnya sesungguhnya solat adalah kewajipan atas orang-orang mukmin yang ditentukan waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Maksudnya solat adalah kewajipan yang mempunyai waktu yang telah ditentukan. Rasulullah SAW telah mengatakan pada kita bahawa solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa menghancurkannya, semaya tu tak? Menghancurkan semaya, maka dia telah menghancurkan agamanya. Oleh kerana itu, wajib hukumnya bagi seorang Muslim untuk memelihara solatnya dan mengerjakannya pada waktunya. Jika dia lupa mengerjakan salah satu solat fardu atau dia tertidur dan tidurnya itu terus berlangsung hingga habis waktu solat, atau juga dia mendapat kesulitan yang tidak dapat dielakkan hingga waktu solat berakhir, maka dia wajib mengqada solat fardu yang tertinggal itu sesegera setelah diingat dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi kena segera, tak boleh tangguh. Macam raja suruh buka parlimen segera lah. Maksudnya bukan maksudnya kita boleh tangguh siapa ke berapa waktu lah nak. Contohnya kita semai Zuhur, asar tu tinggal semai Zuhur, asar tu teringat dah, tak boleh lah kata-kata tunggulah, dia tinggal dah tunggu semai isu kari dah. Tunggu boleh 9, boleh 10 baru buka parlimen. Gitulah kita kata tak menasabah dah, tak logik dah. Jadi kaedah dia kena segera lah. Dia raja kata segera, kita nak buka parlimen segera. Begitu juga kalau kita semaya pun, Allah kata segera kena semaya segera lah. Kenapa kita tangguh lagi? Tinggal semaya Zuhur, menyasar tu bersedar ke baru khabar. Tak apalah, tinggal dah kita semaya esok hari kau esok. Tu bukan segera tu dah. Itu buat ngani lah dah. Awak menyanyi ke raja betul dia menyanyi apa kata awak tidak endah permain ke arah Tuhan tu lagi tak boleh lah, lagi tak boleh. Okey, jadi dia kena segeralah apabila dia ingat atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tak boleh tangguh. Tangguh tu jadi bertambah dosa lah, lagi lama lagi bertangguh dosa lah. Namun jika seorang mengabaikan solat dalam jangka waktu yang cukup lama dengan sengaja dan tidak mempunyai unsur alasan, maka majoriti ulama memandang bahawa orang itu berdosa dan wajib qada solat-solat yang telah ditinggalkannya itu. Jadi jumhur ulama ni gitu dah. Mazhab kita Syafi'i ke apa tinggal setahun 2 tahun ni qada lah setahun semaya tu. Kira jarak 5 jarak 360 5 jarak dengan kira berapa waktu semaya tu. Berapa ribu dah tinggal kena qada semua sekali. Itulah pendapat jumhur ulama nah. Namun begitu, Ibn Taymiyah dan Ibn Hazm serta para pengikut mereka berpendapat bahawa orang tersebut tidak perlu qada solat-solat yang telah ditinggalkannya dahulu, melainkan dia wajib bertaubat saja, menyesali apa yang telah dia lakukan, memohon ampunan dan memperbanyakkan amal kebajikan dan ketaatannya sehingga Allah SWT menerima taubatnya dan mengampuninya. Pendapat mazhab Ibn Taymiyah Al-Zahiri ni lain sikit lah. Dah bagi tinggal bertahun-tahun, kadang-kadang molek pendapat ni tak. Kita nampak tak berapa logik nak qada tak. Kalau bahas 10 tahun, 20 tahun saya muda. Atau 40 tahun saya muda tak. Sejak balik tak semaja, umur 40 50 tu baru insah ke. Tak. Nak qada semua kita kata mustahil tak. Anggaplah dia tu bukan jalan Islam tu. Kita pasal pendapat mazhab Hanbali ni tidak Islam, tinggal semaya tak. Jadi kalau dia tinggal zaman muda sampai berpuluh tahun, bertahun-tahun nak qada tu berasa tak berapa logik dah. Jadi ada orang ni, ada cerita Maulana Asri ni, cerita ayah dia dulu adalah pendebat
kaum tua, orang pondok asal je dah. Pendapat kaum tua ni maksudnya ni. Tapi apabila dia ni nak debat ni, baca juga Ibn Taymiyah, nak lawan Ibn Taymiyah lah. Pasal Ibn Taymiyah ni maksudnya apa, idola ke apa panggil, idola golongan ni lah, kaum muda ni, kaum yang tidak taksub mazhab, yang capur mazhab ke apa ni nak. Jadi dia nak lawan lah. Jadi nak lawan tu terbaca, pasal nak cari hujah ni, bacalah fatwa Ibn Taymiyah. Dan sekali dia anti sangat Ibn Taymiyah, dan sekali jadi terpengaruh pula dengan Ibn Taymiyah. Dan dia kata dia terima pendapat Ibn Taymiyah dalam bab qada semaya ni bagi orang yang lama dah dah. Kalau tinggal sewaktu dua waktu tu tak apalah, boleh qada selalu dah. Logik lah, mampu dah. Lebih bertahun-tahun nak qada macam mana? Dan dia ada seorang tu, dia tanya orang tua, mari jumpa dia kata yang sah dah semaya dah. Adakah dia keluar semaya semula macam mana dah? Dia kata tak payah semaya lah. Semaya sunat macam biasa. Pasal tidak jelas hadis Nabi suruh semaya kalau tinggal bertahun-tahun. Kalau semaya sekali dua tu logik lah, dah tinggal lupa, tak ingat lah. Bertahun-tahun tinggal semaya ni, nak tobat tu gerung. Ada orang putus asa nak. Dia rasa insaf nak semaya dah, tapi putus asa nak semaya semula ni, nak lama main. Dan sekali pakai tak buatlah sunat. Jadi mustahil lah. Jadi orang tu, jadi ustaz ayah pada Maulana Asri ni beri nasihat, dia kata tak ayah dah qada hak lepas habis tahu tu semaya mana ada ni, jaga molek semaya sunat dia, ba'diyah qabliyah tu jaga, lepas tu semaya fardu jaga molek, semaya jemaah sama, insya-Allah benda tu akan Allah akan kira, Allah akan maafkan kesalahan kita zaman muda dulu. Jadi dia punya gembira tu gembira tu dia jadi sangat gembira, terima kasih. Pasal dia tanya tok guru lain, ustaz lain, so qada belaka, dia jadi terbeban, tertekan ni, kerana tak mampu nak qada lah. Dia bos tak mampu. Ketika mati nak ayah Maulana Asri ni mati, meninggal dunia, dia pergi kubur, dia sangat sedih, menangis teresok-esok lebih daripada anak-anak dia. Maksud dia sangat terharu kerana dia rasa bui fatwa yang kira menenangkan jiwa dia tu. Siapa ke dia ni meninggal nak ayah Maulana Asri ni, sangat sedih, sangat terharu dan sangat sedih lah. Maksudnya sangat sayang kepada ayah, kepada Maulana Asri ni. Ni cerita lah macam mana, cerita bagaimana memahami fatwa. Kadang-kadang kita ni, walaupun kalau kita terima pendapat kata wajib qada pun, kita tengok orang juga. Ada orang ni dia jadi, kalau kita sebut fatwanya kerah, dia akan jadi putus asa dari rahmat Allah, dan sekali tak boleh nak taubat dah. Dan sekali putus asa dah. Jadi kena pandai-pandai jugalah. Jadi sini ni, ayah Maulana Asri itu telah memberikan satu kebaikan menyebabkan orang itu istiqamah di masjid semaya seumur jemaah, dan dia bertaubat walaupun baru tua, baru semaya. Dan dia tu menghargai lah dan menyayangi, dia menghargai lah fatwa semacam demikian, kerana tidak membebankan orang dia lah. Kalau tidak, dia jadi beban, tertekan dah, stres. Tu cerita tentang ni. Tak apalah. Okay, habis itu, jadi Ibn Hazm Ibn Taymiyah ni ulama yang mana yang kata tak perlu qada. Ia telah ditinggalkannya, melainkan dia wajib bertaubat saja, menyesali apa yang telah dia lakukan, memohon ampunan daripada Allah, dan perbanyakkan amal kebajikan dan ketaatan, sehingga Allah SWT menerima taubatnya dan dia mengampuninya. Gitulah pendapat dia nah. Mereka berhujah dengan firman Allah SWT yang bermaksud, maka datanglah sudah mereka pengganti yang buruk, yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan perturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiai, tidak dirugikan sedikit pun. Surah Maryam ayat 59-60. Jadi mereka untuk cara kesemaya ayat ni lah. Benda kesemaya ni macam tak cara kesemaya lah. Ikut hawa nafsu ke apa zaman muda dulu, sesak dah lah. Tapi kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Jadi bertaubat, beriman dan beramal soleh, cerita situ saja, dia tak cerita kena qada benda hak lepas tu lah. Itulah hujah mereka. Maksudnya padan lah dengan cara bertaubat tu pakai semaya. Kalau kita kira pun, agama ni biar logik, biar praktikal, biar realistik dia. Kalau kita walaupun pendapat kata kena qada, siapa ke orang tu dia rasa tak logik boleh qada. Ya jangan muda kira berapa puluh tahun tinggal semaya dah. Tiba-tiba insah nama tua. Tiba-tiba dia beri fatwa kena semaya qada. Lepas subuh dah, sebelum subuh dah ada. Jadi lepas bertahun-tahun kalau semaya tu. Setahun pun banyak dah dah.
Kalau sebulan banyak dah. Kalau masa sakit dulu tinggal semaya kes sakit dah. Balut ke apa tak semaya tu. Tu peletih dah. Tapi tu logik lagi boleh qada sebulan. Ni boleh bertahun-tahun dah. Jadi benda tu soalan mustahil lah. Kita ni ustaz pun kita kena tengok realistik dah. Tengok juga fatwa-fatwa yang kira sesuai untuk masyarakat yang memerlukan, yang payah ni. Yang bagi dia sulit dan dia rasa tak mampu untuk qada lah. Nah, itulah cerita dia lah. Lepas tu kitab Al-Ibadah fil Islam setelah mengutip pendapat yang terakhir ni, Al-Ibadah fil Islam siapa dia sekarang ni? Dia lepas dia ambil pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Hazm ni, dia kata gini lah, tidak diragukan bahawa pendapat yang terakhir sejalan dengan jiwa syariat. Jiwa syariat ni realistik ni, praktikal. Solat adalah suatu bentuk pendidikan dan setiap orang wajib melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja adalah bukti peremehan dan pengabaian hak-hak Allah SWT. Dibenarkannya qada solat atau akan mendorong orang untuk terus-menerus meremehkannya. Nah, dia kata gitulah pendapat dia dah. Kalau qada solat tak, mudah-mudah qada solat tak. Sikit-sikit qada, sikit-sikit qada. Tak payah semayang selalu dah. Jadi orang akan jadi remeh lah. Mana boleh qada lepas ni lah. Islam adalah agama yang toleran, namun itu dilakukannya kepada orang-orang yang memiliki uzur dan punya keadaan darurat sahaja. Kita mestilah mengetahui bahawa salah satu faktor yang menyebabkan berhasilnya suatu pendidikan adalah dengan adanya pembahagian waktu yang teratur. Jadi masa yang bagi tu dia molek dia Allah semaya waktu zuhur setahun ni, asar setahun ni. Teratur molek. Solat mestilah dibahagi berdasarkan pembahagian waktu yang teratur. Seorang tidak boleh meninggalkan solat sama sekali pada suatu waktu dan kemudian sibuk mengerjakannya pada waktu yang lain pula. Waktu ada dah. Mana boleh semaya di luar waktu dia. Jika kita memperhatikan fenomena-fenomena pendidikan di dalam material, nescaya kita akan mendapatkan bahawa fenomena-fenomena tersebut menjaga dan memperlakukan pembahagian waktu sebagai salah satu faktor keberhasilan. Jadi pendidikan ni ada step. Macam kita ada sekolah rendah, dia pandai baca dulu, bahasa dulu ke matematik. Ia ada step-step. Dia bukan terus pandai masuk level universiti lah tu kan. Begitu tarbiyah pendidikan kita pun begitu dah. Macam juga pakai ubat. Makan ubat tu bukan terus makan ubat kuat lalu dia ada step-step dia, dos-dos yang tertentu. Memakan makanan tidak akan memberikan faedah kecuali dilakukan pada waktu yang teratur. Berolahraga tidak akan mendatangkan manfaat kecuali dilakukan pada saat-saat tertentu sahaja. Begitu juga dah main sokek kau makan kau dia ada waktu tertentu dah. Tidak molek pada waktu tertentu. Ya. Contohnya setengah tu kata malam tak molek tak tahulah, tak sesuai dengan jantung dia lah. Main badminton tengah malam kau jadi waktu dia molek petang. Begitulah malam kena rehat. Ya ada waktu sesuai dia. Meminum ubat tidak akan mendatangkan kesembuhan kecuali dilakukan pada waktu-waktu telah ditetapkan oleh doktor. Seorang pasien, pesakit boleh tidak terselamatkan hidupnya jika dia mengabaikan perintah doktor dan meminum semua ubat dengan sekaligus. Dia doktor beri ubat kat, kita makan sekaligus lah tak? Telas, gong sekaligus. Sepatutnya makan seminggu, dia makan pada sekali. Oh, nampak ni makan sekali. Kita makan sekaligus lah. Nah, nak susia cepat lah. Jika hal ini berlaku pada pendidikan jasmani, pendidikan zahir, ubat nak doktor yang zahir tu, kena makan sebutir sehari, ada step-step dia cara makan ubat. Dan merupakan suatu hal yang banyak kita jumpai secara empiris, maksudnya praktikal, realistik dalam masyarakat kita ni. Semua kehidupan kita kena bertahap. Nak pandai belajar agama, kena belajar sikit-sikit dulu, bahasa Arab sikit-sikit dulu, tak boleh pandai sekaligus. Bukanlah terus lopak. Begitulah nah. Maka apalagi pada pendidikan rohani yang tidak dapat dijumpai oleh orang yang tidak memperolehi petunjuk dari zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi Allah bagi masa ni molek dah. Semaya fardu ni 5 waktu ni sebagai pembersihan jiwa, pembersihan rohani, sedang molek sesuai dengan manusia, jiwa manusia dah. Tiba-tiba dia tinggal bertahun-tahun, insah taubat, nak qada hak lagi. Qada hak lain tu. Macam kita makan ubat. Kita sebulan tak makan ubat. Tiba-tiba nak makan ubat, aku nak qada sekaligus. Nah. Sepatutnya 5 kali je sehari kita semaya. Ni hak fardu, hak wajib ni lah. Untuk jiwa dan rohani kita sesuai sedang molek dah. Sebabkan kita ni tinggal dulu kita nak qada sekaligus. Hak sebulan, hak 10 tahun dulu nak sekaligus, nak buat magi sekaligus. Jadi benda tu tidak realistik dengan jiwa yang akan jadi tekanan, jadi stres. Jadi tak sesuai dengan sifat manusia. Walaupun 5 waktu tu
banyak dah setengah orang, tapi 5 waktu tu sesuai dengan jiwa dia. Kalau tambah jadi 10 soalan 10 waktu sekarang qada tu terhedah tapi berat dah tu. Tambah lagi 20 nak qada 10 tahun. 30 macam 30 waktu. Sepatutnya 5 waktu jadi 30 waktu. Ia akan jadi beban. Jiwa dia tak sesuai dah. Jiwa dia tak sesuai dah. Jadi kita memberi tekanan pada orang yang baru nak kenal Islam. Mereka baru insaf. Mereka tua tu baru insaf ke 40, 50, 60 tu baru nak insaf. Tiba-tiba mereka ni dikejutkan dengan qada. Dengan qada bertahun-tahun nak. Ada sekali dia rasa putus asa, stres dia. Dan sekali dia jadi takut jadi macam lipat dah. Pakai tak semaya terus dah. Apa tak semaya kata wailul lil musallin ila alladhina wailul lil musallin selaka lawan semaya. Kecuali orang yang tu lah dah khusyuk dah. Kalau dia tak khusyuk, celaka dah. Jadi begitulah dah. Jadi jangan jadi gitu, jangan jadi stres. Orang yang baru nak kena Islam ni, kita kena bertahap-tahap. Bertahap-tahap dengan menyentuh hati perasaan dia, bukan terus dengan fatwa-fatwa yang memberatkan. Oleh kerana itu, hendaknya orang yang bersangkutan, orang yang telah meninggalkan solat dengan sengaja, memohon ampunan dengan tulus ikhlas dan benar-benar menyesal, iaitu dengan mengerjakan solat dan memperbanyakkan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT, serta istiqamah. Nak suruh istiqamah ni biar logik. Bukan banyak ni. Di dalam mengerjakan solat ni. Istiqamah, dia biar. Dia kata dia insah, dia tabat dah. Ni istiqamah, dia semaya berjemaah di masjid. Nak tambah, semaya sunat rawatib, qabliyah ba'diyah. Bukan nak suka kata, sebelum semaya zuhur tu, qada semaya zuhur dulu. Lepas tu lepas semaya fardu, qada semaya zuhur lepas asar pula. Lepas zuhur pula dah. Lepas semaya asar pun ada 2 kali qada. Sekali dia jadi stres, jadi tertekan dah. Kita ni realistik dah. Kita ustaz ni kena faham dah masyarakat ni nak. Jangan kita ambil yang menyusahkan, memberatkan. Gitulah. Kita jangan terlajak trend lah, terlajak ikut. Tak berfikirlah fatwa ke apa pendapat kita, tidak berfikir, ia akan menyebabkan jadi menyusahkan lah, menjauhkan manusia dengan Islam. Begitulah kena ingat lah. Ada tertengok dalam internet tu, ada seorang ustaz tu yang ngaji style biasa lah, ngaji psikologi ke apa ni, yang ngapa tak sifat 20 ke apa. Dia ngaji so ngapa sekarang tak ustaz syarah tu lagi tak faham kata. Lagi tak faham. Lepas tu dia kata lah ada. Lepas tu dia kata cara mudah ni ikut akidah salah, cara salahnya. Al-Quran hadis syarah gitu lebih kurang. Kalau kita ambil pendapat yang dirumuskan ulama setengah-setengah tu dah. Kalau kita sebenarnya ada juga dari Al-Quran hadis sifat 20 dah. Tapi kadang-kadang huraya dia yang ambil keedah guna dalil akal jadi pening orang kapur dah. Allah wujud menafikan tiada. Sekali istilah main bahasa je, main istilah dah. Menyebabkan sekali dia ngaji tak faham, ustaz terang tak faham, tak tahu ustaz sendiri faham ke tak. Jadi ustaz dia lah ni, dia kata benda tu memberatkan masyarakat. Gitulah masyarakat. Ada seorang tu pergi Muhadir Bejo ni buat buku sangat bagus syarah sifat 20 dah. Sifat 20 disyarah bagi saya buku yang sangat ringkas dan mudah untuk masyarakat faham dah. Tapi bila-bila gitu pun dia buat seminar nak cerita sifat 20 ni, buat modul ke apa. Orang pergi pun pernah juga. Bila guna istilah falsafah nak, istilah wajib akal apa ni nak, secara tu menyebabkan orang tu jadi masyarakat yang tidak zamil dah ni tambah-tambah tidak terbiasa dengan kaedah kita, yang jadi peningnya. Tak apalah tu cerita dia dah. Kita kena mendekatkan masyarakat kepada kemudahan, jangan menyusahkan. Okey, seterusnya soalan paksaan suami kepada isterinya untuk mengerjakan solat. Bila seorang suami memaksa isterinya untuk mengerjakan solat, apakah yang berdemikian menyebabkan suaminya berdosa? Apa paksa isteri? Gua pula. Dan kita tengok cara Syekh jawab. Solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan solat itu, maka dia telah meninggalkan agamanya. Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan solat pada banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Masih dalam surah Al-Baqarah juga, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta.
berdirilah untuk Allah solat dalam solatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Dalam surah An-Nisa Allah Taala berfirman, sesungguhnya solat adalah kewajipan yang ditentukan waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Jadi semua ni cerita bab suruh semaya berlaku dah. Dalam surah Ibrahim Allah Taala berfirman lagi, bermaksud katakanlah kepada para hamba-Ku yang beriman supaya mereka mendirikan solat. Surah Ibrahim ayat 31. Suruh semaya juga. Allah Taala juga berfirman dalam surah Al-Isra, dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh mereka. Surah Al-Isra ayat 78. Di dalam surah Taha Allah Taala berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Jadi hak ngelah tu kena atas buktilah. Ceritanya. Jadi perintahkanlah suruh keluarga kamu mendirikan solat. Jadi perintah ni baru kena bukti lah. Bab ni iaitu termasuk ahli keluarga dia tu, isteri dia sendiri dah suruh mendirikan solat, dan kena sabar. Tak lelaki suami ataupun bapa ni kena sabar dalam menyuruh ahli keluarganya mendirikan sembahyang. Yang pentingnya beri rezeki tu Allah SWT nak. Kami lah yang beri rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi kita ni bersusah-susah menegakkan agama, insya-Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Perkara yang kita tak sangka-sangka. Rezeki dari Allah. Allah memurahkan rezeki, tidaklah mewah sangat, tapi kita rasa tenang, bahagia hidup kita. Benda-benda gitulah keberkatan. Kerana kita bertakwa. Dan banyak lagi ayat yang lain. Rasulullah SAW telah menjadikan solat sebagai pembeza antara seorang Muslim dengan seorang kafir. Jadi beza Islam kafir ni Rasulullah kata semaya. Ni pun kita ada cakap di sana juga. Kita ni bagi orang yang baru bertaubat, baru insaf nak semaya, tak sudut suruh ya qada lah bertahun-tahun. Kita nak cerita dulu zaman dulu tu zaman jahiliyah. Soalah zaman itu tidak Islam molek dah. Kata kafir pun tak tahulah zaman Islam tak molek dah. Jadi yang enggak Islam ni baru bermula sekarang. Yang pentingnya dia semaya berjemaah di masjid semua dah. Ganti dia tinggal dia bukanlah semai rumah ni. Pasal semai rumah ni tak berapa taubat mana sebenarnya. Anda dia. Okey. Tapi dah ni Covid ni masalah. Nak guna semai jemaah rumah lah dah. Sampai Covid ni. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja kerana malas, namun tetap mempunyai keyakinan bahawa solat adalah kewajipan yang mesti dilakukan, dipandang sebagai fasik sahaja, tidak kafir lah. Ini mengikut ramai lah di kalangan ulama dah. Jika orang itu tidak mahu mendengar nasihat dan tetap tidak mahu mengerjakan solat, maka dia mestilah dididik oleh wali amr. Wali amr ni pemerintah ataupun bapa lah dalam keluarga dah. Dipukul dengan keras atau dipenjara, lalu dibiasakan dengan nasihat, peringatan dan pukulan hingga dia mahu melaksanakan solat. Jika seorang Muslim meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan meninggalkan solat, maka Allah SWT akan mendatanginya dalam keadaan marah, dan ia sama sekali tidak memperolehi pahala darinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan solat, maka Allah akan menjumpainya dalam keadaan marah. Apalagi orang telah meninggalkan solat dalam jangka waktu yang lama. Tak semaya kat kita nak buat bekat ke apa, jumpa Tuhan dah. Pasal semaya ni adalah kunci utama. Hak lain tu macam nupai je. Semaya ni sebagai tiang utama, hak lain tu nupai je. Kalau semaya tak ada, amalan ibadah sedekah, buat baik dengan orang jadi payah nak lekat lah. Pasal kita ni jahat dengan Tuhan dulu dah. Payah lah nak Allah terima, wallahualam lah. Rahmat Allah, tapi sekadar asasnya orang ni tidak akan, Allah akan marah dah. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa seorang suami tidaklah berdosa apabila memaksa isterinya untuk mengerjakan solat dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Itu dilakukan setelah si suami menjelaskan pada isterinya mengenai hukum solat dan memberikan nasihat padanya dengan baik dan bijaksana. Kerana solat adalah kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh si isteri, sehingga paksaan suami kepada isteri adalah yang untuk kepentingan si isteri juga. Jika suami bersikap melampaui batas dan menyuruh isterinya untuk solat, maka dia berdosa. Kalau melampau-lampau roda tu sampai kolu-kolu kuat ke, tu maksudnya melampaui batas, barulah berdosa dah. Sekadar dia marah bini dia, pukul sikit-sikit ke, putih sikit-sikit pun tak dosa dah. Bahkan molek bagus dah.
Allah SWT telah memberikan perintah kepada Nabi untuk mengerjakan solat dan mengajak keluarganya untuk mendirikan solat. Dan Allah SWT memerintahkan supaya yang demikian itu dilakukan terus menerus. Suruh anak bini semaya ni, anak isteri ni semaya, kena berterus ya. Kena sabar berterus ya. Orang tak ada anak, dia tak payah mana lah. Dia ada anak, nak suruh semaya payah, nak suruh kerja sekolah payah ni, tambah PKP ni nak. Tak pergi sekolah tak? Nak perai suruh kerja sekolah. Begitulah juga semaya pun tak? Nak perai sama lah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki padamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Imam Ar-Razi dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, adapun firman Allah SWT dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat. Sebagian mufassir mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah keluarganya, sementara sebagian lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah seluruh pengikut agamanya. Dan pendapat yang terakhirlah yang lebih dekat dengan kepada kebenaran. Jadi suruh ni, walaupun ayat Quran itu suruh keluarga, sebenarnya seluruh pengikut Nabi lah. Kalau Nabi lah, kalau kita ni ketua jabatan, kita bertanggungjawab atas anak buah kita, kita kena pastikan anak buah kita semaya juga lah. Kita ni ketua syarikat ke apa, dia ada cara lah. Dan kita cara ke keuntungan saja lah. Ini sebagaimana ucapannya, dia memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan salat dan membayarkan zakat. Kalau kita bayar zakat, logiknya ahli keluarga, ayah lah bayar zakat dah. Bukan anak tu bayar zakat dah. Apa disebut keluarganya sini, maksudnya bukan lah, maksudnya pada keluarga kecil saja. Maksudnya luah, keluarga besar pun dia termasuk juga, masyarakat pun masuk juga, pemerintah negara pun termasuk juga. Walaupun demikian, ada kemungkinan bahawa yang dimasukkan di sini adalah orang yang serumah dengan beliau, kerana perintah dan peringatan itu berkaitan dengan solat, di mana perintah untuk mengerjakannya pada waktunya adalah sesuatu yang mungkin ditujukan pada kaum keluarganya dahulu dan tidak kepada seluruh umat. Kalau logik jugalah, kalau keluarga dulu dah dekat dah. Sebab orang lain ni jauh duduk rumah lain ni, payah kita nak ambak suruh semaya nak kutip ke apa tak. Dekatnya anak bini kita nak. Jadi ayat tersebut seolah-olah mengatakan, sebagaimana kami memerintahkan kepadamu untuk mengerjakan solat, maka engkau juga mestilah memerintahkan kepada kaum keluargamu untuk mengerjakannya. Adapun firman Allah SWT, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, maka yang dimaksudkan di sini ialah sebagaimana engkau memerintahkan mereka untuk mengerjakan solat, engkau juga haruslah menjaga dan meliharanya. Kerana nasihat dalam bentuk perbuatan lebih utama dibandingkan dengan nasihat dalam bentuk lisan. Jadi kita sabar dalam mengerjakan solat ni, maksudnya kita ni sabar mengerjakan sendiri semaya. Bukan kita suruh anak kita saja, kita tak buat lah. Dan cara sebaik-baiknya dengan semaya berjemaah lah. Kita tunjuk contoh yang baik pada anak kita. Kalau kita main sore, tak berapa comel dah. Tak jadi contoh yang baik dah. Kalau semaya, kata semaya langsung lagi berat lagi dah. Macam apa isap rokok dah. Marah kerana isap rokok. Sedangkan dia isap rokok. Macam mana contoh anak dia tengok semua contoh yang tidak baik kepada dia, daripada dia dah. Macam mana anak dia nak dengar nasihat dia. Begitu juga semaya pun begitu dah. Diriwayatkan bahawa setelah turunnya ayat di atas, Rasulullah SAW senantiasa mendatangi Fatimah dan Ali pada setiap waktu subuh dan berkata solat. Nabi ni walaupun Fatimah nikah dengan Ali tu, tak jadi serumah dengan dia lah. Bukan serumah dengan Nabi lah. Duduk lain dah lah. Tak lelaki dia lah. Di Fatimah dan Ali ni setiap kali subuh Nabi ikut solat. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW selama berbulan-bulan. Nabi ni dia caw ke anak tena dia ni, bukan anak jatuh, anak tena dia dan natu dia lah Ali ni. Berbulan-bulan agak subuh kan, ataupun tak tahu sebelum subuh kali tak. Dia gerak dan suruh semaya tahajud ke apa, tahulah. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahawa perintahnya itu adalah untuk kepentingan mereka juga. Dan dia maha tinggi dari segala kepentingan dan manfaat. Allah tak ada kepentingan ke apa, dia suruh semaya ke, suruh buat ketaatan pada dia. Bukanlah bermaksud kalau kita taat pada Allah SWT, Allah akan jadi lebih hebat, lebih kaya. Tidak, tak berubah sikit abuk lah. Kekuasaan Allah ni semua sangat nak. Segala penciptaan Allah langit bumi ni yang sangat besar ni, sangat luas. Alam ghaib lagi tak nampak lagi besar. Alam zahir langit tu, 7 langit kita tengok astronomi bicara tu pun besar. Setara tu pun sebenarnya sangat kecil. Lagilah banyak lagi alam ni tak nampak dah. Setara tu kekayaan Allah SWT tak degih mana lah kita taat sebenarnya.
Kami tidaklah memberi rezeki meminta rezeki dari kamu, kamilah yang memberikan rezeki padamu. Wallahu a'lam. Jadi Allah yang berezekikan kita. Ketaatan kita pada Allah SWT bukan menunjukkan Allah memerlukan ketaatan kita, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita taat kepada Allah SWT, kita jaga sembahyang molek, insya-Allah kita akan dapat hasil yang besar di hari akhirat lagi. Di mana tidak lagi berguna harta kekayaan kita pada waktu itu, yang berguna ialah amal soleh. Amal soleh kita ni terutama semaya lah. Semaya lah kita akan bawa mula-mula sekali. Dia akan jadi bekalan yang paling besar dalam alam kubur dan alam akhirat. Alam kubur, alam barzakh tu dan alam akhirat di padang mahsyar, di penentuan syurga neraka ni semaya nombor 1 amal ibadahnya. Lepas tu baru gila pada zakat, haji, puasa dan sebagainya lah. Dan begitu amalan lain. Tapi kalau semaya ni petai lagi aksiden tengah rebuh dah, payahlah kita nak masuk syurga Allah SWT ataupun masuk neraka dulu ke, Allah alam lah. Jadi begitulah. Sambung lagi takut panjang pula. Rasanya kita bincang lepas ni lah solat dalam masjid yang ada kuburan dalamnya. Pasal benda ni ya ada perbincangan ilmiah sikit lah. Dalam sikit kita rasa syarah lepas ni. Jadi secara umumnya kita baru bincang 2 perkara hari ni saja dia. Orang yang meninggalkan solat, jadi taubat kita bincang dah. Kita anggapnya kalau dia sekedar sehari 2 hari tinggal semaya punya mampu, logik, realistik boleh qada lah, tak ada masalah lah. Ataupun tak sengaja. Tapi orang ni bertahun-tahun lah. Bertahun-tahun tinggal, tua baru insaf, kita tak usah lah bagi fatwa suruh qada lah tak. Bayar setengah tu ganti, bayar pitih lah dah. Puasa tu tak apalah, ada setengah tu kiyah dengan puasa tak. Semaya pun bayar pitih. Tak usah lah fatwa gitu, tak usah. Kita biar memahami jiwa masyarakat, jiwa orang yang baru mau kembali kepada Allah SWT ni. Kita ajak dia supaya sembahyang jemaah di masjid, sembahyang sunat, qadiyah ba'diyah pada dah, dan istiqamah benda tu saja. Insya-Allah Allah ampunkan dosa kita zaman muda-muda kita. Yang keduanya, jaga sembahyang ni anak bini ni kewajipan suami lah nombor 1 sekali dah. Tapi kalau suami tak ada, kewajipan isteri untuk jaga anak-anak dia dah. Isteri pun ada kewajipan juga. Kalau dia suami dia tak ada, dia lah bertanggungjawab juga dah. Setiap orang tu dah adalah ketua dan dia bertanggungjawab di atas orang rakyat dia dah. Setakat itulah tazkirah yang kita sambung baliklah insya-Allah malaikat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.